Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dimakbulkan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kita bersua dengan Malaysia hari ini edisi Khamis. Hari ini berapa bulan ni? Hari ini merupakan 2 April 2020, hari Khamis bersamaan dengan 8 Syakban 1441 Hijriah. Assalamualaikum kepada anda semua. Selamat pagi, salam sejahtera buat penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Pastinya kita sentiasa mengharapkan agar anda berada dalam keadaan sihat ya. Baik, alhamdulillah, dan juga kalau mungkin tidak sihat, ini adalah merupakan sedikit sebanyak penghapus dosa kita. Kita sentiasa mengingat sekarang ini adalah masa untuk kita meningkatkan positiviti, sentiasa menganggap ada hikmah di balik segala kejadian. Itulah antara yang kita boleh lakukan. Keadaan getir, keadaan yang cukup mencabar ini, sama-sama kita mengingatkan antara satu sama lain. Ya. Dan bila disebutkan tentang ini, orang kata hikmah di sebalik kejadian kan, tapi Nim sebutkan tadi tentang kafarah itu kan. Barangkali kita dah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Cuma dalam fasa PKP ini, dalam fasa kita tidak berada di rumah, dalam fasa kita menggunakan media sosial dengan begitu meluas sekali ini, barangkali ini juga harus kita lihatlah cara kita menyantuni situasi yang berlaku ini, cara kita memberikan komen kepada perkara-perkara yang kita tidak bersetujui, bagaimana, sebab kadang-kadang kita nampak kita marah pada pihak tertentu, tapi kita marah kerana mereka bercakap dengan cara yang tidak sepatutnya. Tapi bila kita marah, kita pun cakap seperti mana mereka cakap. Maknanya kalau contoh saya marah pada Anim kerana Anim menggunakan kata kesat di media sosial, saya marah tu saya pun guna kata kesat. Betul. Jadi samalah. Secara tidak langsung kan? Tidak langsung. Jadi ini antara perkara yang barangkali kita boleh muhasabah kembali ya. Kalau kita betul marah, kita jangan tunjuk contoh yang sama. Seboleh-bolehnya begitulah kita kawal kan. Kami nak syorkan kepada anda untuk lakukan penjarakan sosial dengan media sosial pula. Ya, betul. Kan? Macam kita dah lakukan social distancing bersama dengan individu. Itu adalah antara yang dah berjaya. PKP yang pertama ni boleh dikategorikan sebagai sesuatu kejayaan bagi kita. Dan apa kata kalau kita lakukan penjarakan sosial dengan media sosial. Telefon bimbit ni ada banyak kegunaan lain selain daripada kita menggunakan aplikasi media sosial. Jadi mungkin itu yang tak perasan tu, masa banyak sangat terluang dengan social media di platform-platform yang penuh dengan cacian, makian. Kadang-kadang secara tak sengaja kita pun kongsikan perkara itu. Walhal kita tak tahu kebenaran dan juga kesahihannya. Kita baca tajuk saja ya, sebab sekarang ni memang banyak yang mengambil kesempatan untuk copy paste dan kemudian letakkan tajuk yang sensasi. Jadi kalau kita tak baca, kita sekadar berkongsi dan post di tempat di akaun kita, kemudian mengundang pelbagai komen.
kita juga boleh dianggap sebagai bersubahat dalam lemparkan perkara-perkara tak sepatutnya. Seperti yang sebutkan, penjarakan media sosial kan. Tapi masih gunakan peranti ini sebab jutaan ilmu pengetahuan dapat kita peroleh. YouTube tu macam-macam video pengetahuan. Banyak sebenarnya kita boleh gunakan. Ya, antara perkara yang saya pelajari baru-baru ni keluar di berita ialah syarikat kereta mewah Lamborghini pun membantu mengeluarkan topeng. Ya, ni di Itali. Bayangkan ni syarikat kereta buat kereta yang harga juta-juta ni pun mengambil inisiatif untuk mengeluarkan topeng, jadi untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Bayangkan topeng yang kita pakai tu daripada Lamborghini. Jadi set dapatlah merasa kita. Yalah, bukan kita bukan nak cerita tentang kemewahan topeng itu, tetapi maknanya kecanaan kelompok-kelompok bisnes ini ya terhadap situasi yang berlaku ni masih lagi ingin memberikan bantuan, memberikan sokongan juga. Jadi perkara-perkara ini barangkali membuka mata kita untuk melihat bahawa kita ni yang kadang-kadang kata kita semua benda kita nak minta. Kita tanya pada diri kita, apa yang kita boleh bagi kepada masyarakat? Pemberian paling baik setakat ini kalau kita tidak ada kemampuan ialah duduk di rumah. Ya, betul. Itu pemberian paling baik. Sumbangan yang paling besar lah yang diharapkan daripada kami kepada anda semua. Kami juga sebenarnya sentiasa ingatkan diri sendiri. Kalau tak ada apa-apa, duduklah di rumah. Sebenarnya takut nak keluar. Sebab PKP pertama, Alhamdulillah, hari ini di Akhbar pun dah nyatakan kategorinya boleh dikatakan sebagai PKP yang berjaya. PKP yang kedua baru saja berlangsung. Boleh dikatakan jauh lagi perjalanan kita nak menuju ke 14 April tu. Betul. Macam mana agaknya kita nak jaga diri ni, bukan sahaja diri di rumah kesihatan, tapi nak jaga mental, fizikal, jari jemari untuk tidak sentiasa cacian dan makian di media sosial. Itulah yang paling penting sekali. InsyaAllah sama-samalah kita mengingatkan antara satu sama lain untuk kita mengelakkan daripada habis je PKP ni jadi orang yang lain pula, berbeza pula. Betul. Saya ada PKP baru ni. PKP ni ialah prosedur kawalan pandangan dan pendapat. Betul lah. Macam kita nampak benda kita tak suka, tahan kawal diri kita. Jangan. Kita pun ada juga rasa tak suka kan. Kadang-kadang geram juga kan. Banyak juga. Tapi terpaksa tahan. Kita cubalah sedaya mungkin ya. Okey, nak kesurat khabar terlebih dahulu. Berita harian. Berita harian terlebih dahulu. Ini yang dikatakan tadi ada tanda awal kita akan berjaya untuk menamatkan penularan wabak COVID-19 ini. Okey, alhamdulillah ini apa yang dinyatakan di sini. Kes kita tidak naik secara mendadak tetapi ada sedikit mendata. Berdasarkan kepada graf ini ada kejayaan atau tanda awal kita berjaya dalam tindakan melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Justru itu kita berharap dalam PKP fasa kedua ini kita dapat mempertingkatkan strategi dan aktiviti terutama sekali di hotspot yang sudah dikenal pasti. Ini apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Halaman 2, 3, 4, 5 hampir keseluruhan akhbar hari ini bercerita tentang bagaimana pelaksanaan PKP kedua dan seterusnya. Fasa kedua ni yang menarik dikongsikan di sini halaman ke-5. Satu fakta baru yang mana anda hanya boleh bergerak 10 km sahaja. Itu merupakan syarat pergerakan terhad yang tidak boleh disertai orang lain. Maknanya kita dapat lihat di sini pelaksanaan PKP fasa kedua lebih serius, lebih tegas di mana kita mengharapkan agar inilah penamat segala-galanya insya-Allah, walaupun possibility dia ataupun kemungkinan dia agak sedikit kerana kita tahu keadaan ini agak serius. Beberapa buah negara yang lain juga telah pun menyatakan pandangan yang sama. Jadi rakyat Malaysia hanya boleh bergerak dalam lingkungan radius 10 km dari kediaman masing-masing ketika kawalan pergerakan dilaksanakan meskipun untuk tujuan membeli atau makanan atau ubat. Jadi perkara itu dinyatakan dalam pergerakan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Saya tak pasti 1988 ataupun 2020. Okey, di sini sebab akhbar menyatakan 1988 di sini. Dan syarat itu turut menyatakan mereka tidak boleh disertai orang lain. Seperti yang kita tahu, hanya satu orang dalam satu kenderaan. Itu merupakan syarat untuk anda keluar ke rumah jika perlu melakukan aktiviti keperluan harian seperti membeli bekalan makanan dan ubat-ubatan. Mungkin sebelum ni ramai ketika ketua keluarga tu suami saja. Dia barangkali nak diberikan kesempatan untuk isteri ke ataupun adik keluarga yang lain. Boleh tak asalkan seorang saja. Kita tidak mahu bersesak-sesak. Malah di pasar raya seringkali kita dengar pengumuman kalau boleh dipercepat kepembelian kerana ada yang menunggu di luar untuk turut sama membuat pembelian juga. Kerana mereka harus mengawal kepadatan di dalam kawasan itu kan. Jarak 1 meter, social distancing, bagaimana dengan di kaunter tak penuh sangat. Jadi fahamlah antara satu sama lain. Jangan
ambilkan masa ini lama sangat untuk berbelanja. Okey. Betul. Okey, itu di berita harian. Kita beralih ke New Straits Times. Okey. Ini antara dilema juga tentang bekalan makanan yang sedikit membimbangkan dari segi stoknya di tempat-tempat yang memerlukan. Food distribution eased for needy, muka hadapan, dan terus kita beranjak ke muka surat 6, food shortages at homes dan juga orphanages ini. Help is on the way for old folks home and orphanages following the government's move to allow NGOs to deliver aid directly to the needy and the underprivileged during the MCO, the Movement Control Order. The Women and Family Ministry yesterday announced special guidelines for NGOs to distribute food and essential items to the homeless and needy. Faced with a shortage of food in the centres, some had taken to social media to ask for help. Jadi ini antara luahan pihak-pihak yang memerlukan ini, rumah-rumah anak yatim, rumah orang tua dan sebagainya, rumah kebajikan yang meluahkan tentang situasi mereka ni di media sosial dan mendapat perhatian, alhamdulillah. Dan sebenarnya banyak NGO yang menghulurkan bantuan, sangat-sangat bagus, sangat-sangat dielokkan. Cuma sekarang ini perlu ikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Perlu di halaman 7 juga di NST ditunjukkan infografik tentang bagaimana syarat-syarat yang perlu untuk diikuti oleh NGO ni kalau nak mengagihkan bantuan. Yang pertama sekali ialah NGO kena daftar kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri ataupun PKMD, District Welfare Officers, sehari sebelum membuat penghantaran. Maknanya jangan pergi tergejah macam itu saja. Kena daftar terlebih dahulu. Kemudian disebutkan juga NGOs that intend to contribute must be welfare oriented. Okey, itu satu. Kemudian only dry goods and cooked meals are allowed to be distributed. Hanya bahan makanan ataupun bahan-bahan kering dan juga makanan yang sudah dimasak yang boleh diagihkan. Kemudian satu ni seperti biasalah, kena tengok suhu badan, kemudian pakai topeng, bawa sanitizer. Ciri-ciri keselamatan dia kena ya, bawa pakai sarung tangan. Dan yang nombor 5 ini di grafik itu, to contribute social distance, to continue social distancing such as being 1 meter apart between individuals. Ini pun kita sentiasa beritahu kan, penjarakan sosial. Sebab kadang-kadang bila kita tengok NGO ni beri sumbangan, kemudian nak berkongsi kegembiraan ni dengan membuat naik gambar. Tapi dalam gambar tu rapat-rapat lah pula. Ya, jadi ini antara perkara harus kita ingat ya. Dan kalau boleh, limit to 2 persons from each relevant NGO. Jangan ramai-ramai, jangan satu gerombolan turun untuk memberikan bantuan. Okey? Itu antaranya. Anda boleh baca lanjutannya pusat 6 dan juga 7 dalam NST. Okey, itu dia. Sebab ramai sangat badan-badan NGO nak buat bantuan ini. Tapi mungkin caranya itu anda harus pastikan cara yang betul seperti yang dikongsikan sebentar tadi. Di NST ada. Okey, seterusnya kita ingin kongsikan pula kepada anda. Ini merupakan tinjauan kru MHI ke beberapa lokasi di Taman Medan dan juga Kampung Datuk Harun berkaitan dengan bagaimana dengan pelaksanaan PKP fasa kedua Ops COVID-19 iaitu sekatan jalan raya yang dijalankan oleh PDRM terhadap beberapa kawasan, termasuklah 2 kawasan yang saya katakan sebentar tadi. Jadi sama-sama kita saksikan tinjauan ini. Amaran keras daripada Polis Raja Malaysia. Tempoh perintah kawalan pergerakan PKP fasa kedua telah bermula pada 1 April 2020. Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua yang berkuat kuasa mulai 1 April 2020 menyaksikan pihak polis menggerakkan aset mereka di seluruh negara bagi memastikan pematuhannya. Di Selangor, pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya turut mengadakan pemantauan mereka malam tadi. Baris, dia. Operasi yang dilakukan di sekitar Taman Medan dan Kampung Datuk Harun ini bermula sekitar jam 10 malam. Ia kerana kedua kawasan ini adalah antara kawasan yang dikenal pasti mempunyai kadar ketidakpatuhan yang tinggi. Dan malam ni kita telah hantar satu strength yang besar dari PDRM kita. Banyak 12 kereta peronda dan juga 15 URB, iaitu unit motosikal kita.
dan juga 3 tim cantas. Keseluruhannya kita ada 52 orang. Untuk masuk, kita wawarkan balik dengan lampu beacon light apa semua pasang. Dan lepas tu kita tarik. Dan tim-tim cantas kita akan masuk bagi menangkap mereka yang masih tidak patuh selepas kita bagi amaran. Semua bagi IC. Ramai sangat dalam kereta ni. Dalam operasi selama hampir 2 jam itu, seramai 12 orang lelaki berusia 20 hingga 52 tahun telah ditahan. Kesemua mereka akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate pagi ini untuk proses pendakwaan mengikut Peraturan 3/1 dan 3/2 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Sementara itu, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Akrisani Abdul Wasani yang ditemui di lokasi operasi turut kesal dengan sikap tidak bertanggungjawab segelintir rakyat di negara ini. Sehubungan itu, katanya, masa untuk anggota polis untuk berlembut telah tamat dan tindakan tegas akan diambil pada mereka yang ingkar. Masa untuk berlembut telah pun tamat. Sekarang masa untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas pada mereka yang kita dapati masih engkar, masih lagi tidak mahu mengambil maklum, mengambil perhatian tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Selain operasi pemantauan, Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya turut mengadakan 11 sekatan jalan raya yang turut dibantu Angkatan Tentera Malaysia. Bagaimanapun, menurut ACP Izani, jumlah sekatan jalan raya ini mungkin akan bertambah mengikut kesesuaian. Baik, kami harapkan seperti biasa anda mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ya, fasa kedua ni, dan kita tak maulah menyampaikan berita-berita tentang berapa yang ditahan dan sebagainya kan. Betul. Kalau boleh semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin patuh, dan memanglah ada yang perlu keluar atas keperluan sahaja. Okey, itu dia antara perkongsian PKP fasa kedua, dan sekarang ini kita ingin tinjau pula bagaimana dengan keadaan bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami ingin mendapatkan perkembangan terkini tentang COVID-19 dan jangkaan keadaan di Malaysia pada masa-masa akan datang. Ya, Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya, Doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Baik, Doktor, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami, dan kalau boleh dapat diulas lebih lanjut tentang maklumat ataupun maklumat yang dikongsikan oleh KP Kesihatan tentang tanda awal yang kita ni sedang menuju kepada kejayaan menghentikan rantaian penularan COVID-19 ini. Okey, baik, terima kasih. Okay, seperti yang diumumkan semalam, jumlah kes secara keseluruhan telah mencecah 2,908, di mana peningkatan 1.4%, iaitu bersama dengan 142 kes baru. Okay, pada masa sama, kita menunjukkan peningkatan dari segi kadar sembuh, di mana jumlah tertinggi sembuh adalah 108 kes yang telah sembuh dalam sepanjang rawatan. Di mana jumlah keseluruhan yang telah sembuh adalah 645. Okay. Pada masa sama, kematian yang dicatatkan adalah sebanyak 45 orang, dan yang jumlah pesakit yang menerima rawatan di ICU adalah seramai 102. Okay, kita telah tengok Malaysia Economic Research telah mengeluarkan satu model yang projection menunjukkan bahawa daripada model yang dipredik, kita akan mencapai peningkatan kes sehari bagi kes yang baru sehingga 400 lebih sehari. Okay, tapi dalam keadaan sekarang kita hanya mencecah lebih kurang 140, di mana jauh daripada apa yang diramalkan oleh model yang tersebut. Ini menunjukkan satu positif output yang kita dapati daripada perintah MCO yang dikeluarkan selama ini. Ya, dengan berita positif ni kita kalau boleh tak mau terlalu gairah ataupun mencetuskan euforia doktor, sebab banyak lagi yang perlu kita ikuti dari segi prosedur dan sebagainya, dan kita masih dalam fasa mencari penawar yang sebaik-baiknya. Setakat ini dari segi rawatan, adakah recovery proses ini ada
penemuan baharu ke dari segi kepantasannya ataupun seperti mana biasa sebelum ini? Okey, saya rasa kita telah memperkenalkan rawatan iaitu ubat hidroksikloroquine dan pada masa sama juga pihak WHO telah memperkenalkan satu ubat baru iaitu Remdesivir di mana Malaysia terpilih sebagai salah satu negara yang terlibat untuk buat kajian tersebut. Dan pada masa sama juga peningkatan rawatan yang diberi secara lebih teliti dan terperinci oleh pakar-pakar perubatan dan juga pegawai perubatan kita di hospital dan membantu dari segi mengesan dan merawat pesakit dengan lebih baik. Di samping itu, pengesanan kes dengan lebih awal. So, lagi awal kita kesan, lagi cepat kita rawat dan keadaan semua itu akan lebih baik. Baik. Doktor, adakah kita menghadapi apa-apa kesukaran dari segi peralatan ataupun kemudahan yang diperlukan bagi merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini seperti yang dikabarkan? Ada juga kerana selepas dapatnya bantuan, mungkin keadaan itu bertambah reda atau bagaimana? Okay, maksudnya kita telah dari segi peralatan perubatan, kita telah bekerjasama dengan pelbagai hospital di bawah universiti dan juga beberapa hospital swasta di mana dan juga kita juga membuka beberapa pusat untuk menampung penempatan pesakit ini sendiri. So dari segi itu kita dapat mengurangkan kadar kepadatan di hospital yang sedia ada. Dari segi petugas di mana kita telah mendapatkan lebih kurang sukarelawan seramai hampir 3,000 orang. Dan mobilisasi petugas-petugas ini daripada semua penempatan yang dibuka adalah dapat menampung, mengurangkan masalah dari segi bebanan tugas itu sendiri daripada hospital yang sedia ada. Okey, Doktor, sekarang ini rakyat gembira melihat graf yang dikongsikan semalam dan ia mula menular di media sosial. Jadi ini berita gembira kepada semua. Cuma bila disebutkan pada masa sama tentang kebimbangan gelombang ketiga ni, apa lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan graf terus berada dan semakin lama semakin merapati ataupun tidak konsisten dengan jangkaan yang asal? Okay. Seperti kita tahu, penyakit berjangkit ni dia ada naik turun sebenarnya. Ya. Okey, so selagi individu itu terdedah dan kita tak dapat mengatasi punca di mana penularan itu berlaku, itu ada kemungkinan mungkin jangkitan akan bertambah. Okay, walaupun graf yang ditunjukkan itu adalah ramalan dan apa yang kita dapat sekarang ada perbezaan yang jauh juga. Tapi kita kena patuh sebagai orang awam, kita patuh kepada arahan di mana perintah kawalan pergerakan itu penting untuk dijalani juga dari masa ke masa. Okey. So pada masa yang sama juga kita perlu mengamalkan tahap kebersihan yang baik dan juga mana-mana yang bergejala perlu hadir segera untuk mendapatkan rawatan. Baik. Okey, pastinya beberapa lagi kes yang kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada fasa ketiga dan seterusnya. Tapi saranan daripada doktor sendiri kepada kita semua rakyat Malaysia untuk tidak terlalu suka ataupun gembira dengan kejayaan fasa pertama ini, fasa gelombang kedua ini, malah lebih berhati-hati untuk menghadapi fasa ketiga ataupun gelombang ketiga COVID-19 ini. Silakan doktor. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, kita perlu patuh kepada arahan di mana semua pergerakan perlu dihadkan dan diperketatkan dan pergerakan hanya yang bagi yang perlu sahaja. Okay. Dan di samping itu kita kena peka terhadap apa yang berlaku di persekitaran kita dan pada masa sama dan dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang kita keluarkan. Oleh itu kita semua jangan panik. Yang penting jangan panik tapi peka. Jangan panik tapi fokus. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sudi bersama kami. Selamat menjalankan tugas. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dr. Muhammad Ehsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, jadi seperti biasa ya, kalau kita dapat berita, kadang-kadang kita dapat berita gembira ni kita terus macam melonggarkan segala yang kita ketatkan sebelum ini. Ya, tapi masih lagi perlu berwaspada dan mengikuti perkembangan yang berlaku dan ikuti arahan yang dikeluarkan daripada pihak-pihak yang berautoriti. Ya, sebab banyak lagi kita nak lalui ini. Ramadan, raya, betul, haji. Betul. Tidak mustahil kita boleh balik kampung untuk raya kalau sekarang ni kita betul-betul ikut perintah kawalan pergerakan fasa kedua. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika. Lepas ni Anim nak bersama dengan orang Sarawak Ya, nak bertanya Sarawak. khabar. Betul. Rehat seketika.
Okey, itu dia antara doa yang boleh kita amalkan untuk mengelakkan diri daripada sebarang jenis penyakit. Mudah-mudahan itulah yang kita amalkan dan itulah juga yang berlaku dalam kalangan kita sekeluarga. Semoga terus dilindungi daripada segala macam jenis penyakit. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sekarang ini pula kita ingin tinjau apakah yang berlaku di Kuching, Sarawak bersama dengan seorang penduduk di sana, Mahathir Mat Noor, yang sekarang ni merupakan student UNIMAS ataupun pelajar UNIMAS, dah bersedia 23 tahun usianya. Nak tahu apakah yang berlaku di sana dan keadaan semasa di sana. Hello, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Mahathir? Alhamdulillah, sihat. Okey, sekarang ni pastinya berada di rumah lah. Di Kuching ya? Difahamkan di Kuching. Okey, keadaan di Kuching sebab sekarang ni kalau berdasarkan apa yang kita dapat, keadaan di Kuching telah pun disenaraikan zon merah selepas 118 kes ya di sana dan sekarang ni secara total di Sarawak 188 kes. Tetapi keadaan yang sebenar, bagaimana dengan keadaan PKP selepas pelaksanaan PKP di sana, mungkin Mahathir boleh kongsikan. Alhamdulillah, secara umumnya keadaan Sarawak masih terkawal walaupun kita dapati laporan menunjukkan peningkatan kes dan kematian sehari. Tapi atas pemerhatian saya dapat lihat penduduk Sarawak semakin peka dengan bahayanya COVID-19 dan mematuhi. Alhamdulillah. Okey, jadi dari segi, sebab kalau kat sini sekatan jalan raya dilakukan di beberapa kawasan. Maknanya kalau keluar satu kawasan ni untuk sampai ke kawasan yang lain tu memang akan jumpa dengan beberapa sekatan jalan raya. Bagaimana keadaan di Kuching, Sarawak? Ya betul. Polis dengan tentera dia sudah melakukan sekatan jalan raya di setiap kawasan untuk memastikan penduduk Kuching sentiasa berada di rumah dan terhadkan aktiviti penduduk di Kuching lah. Okey, jadi bekalan makanan mudah untuk didapat juga sekarang ya? Ya betul, bekalan makanan masih banyak di Kuching. Ya. Okey, anda merupakan student UNIMAS. Betul. Betul? Sekarang ni merupakan tahun keberapa? Saya adalah pelajar tahun akhir. Pelajar tahun akhir. Jadi bagaimana sekarang ni belajar dari rumah, ada lakukan video call bersama dengan lecturer, rakan yang lain ataupun bagaimana dengan sesi pembelajaran kamu? Sejujurnya saya seorang pelajar tahun akhir turut terkesannya dengan COVID-19 di mana sesi pembelajaran saya terpaksa ditunda dan projek tahun akhir saya juga terpaksa ditunda. Kami menunda STEM bagi UNIMAS dan sampai kita meneruskan pembelajaran biasalah menerusi Zoom. Okey, yang lain terpaksa ditunda. Betul. Okey, jadi perancangannya apa kata dari pihak UNIMAS sendiri untuk pelajar-pelajar tahun akhir ini? Pada tahun akhir kita sepatutnya kita akan menamatkan pengajaran pada bulan Mei. Okey. Tapi COVID-19 kita terpaksa extend, ya, betul. Ada tarikh yang tertentu diberitahu? Ada tapi dalam somewhere in August lah macam tu. Okey, jadi segi keluarga pula, macam mana dengan keadaan keluarga Mahathir sendiri? Okey, semuanya sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ada hikmah sebaliknya. Amin, insya-Allah. Okey, keadaan di sana diharapkan agar sentiasa berada dalam keadaan baik-baik sahaja, sentiasa jaga, stay safe, stay home. Ya? Kita harapkan yang terbaik untuk keluarga Mahathir. Terima kasih Mahathir hubungi kami. Okey, Assalamualaikum. Itu dia Mahathir Mat Noor, penduduk Kuching, Sarawak, student UNIMAS yang berumur 23 tahun, berkongsikan kabar. Alhamdulillah keadaan yang baik di sana. Kita harapkan agar sentiasa berada dalam keadaan sebegitu dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, sentiasa berada dalam keadaan selamat dan jaga kesihatan diri, tidak kira di mana anda berada. Okey, itu dia. Dan sekarang ini kita ingin kongsikan pula kepada anda akhbar digital NSTP percuma, yang mana kepada anda semua boleh dapatkan. Mungkin boleh kongsikan juga. Eli. Baik. Sedang mencari ya? Sedang mencari. Baik, dapatkan 30 hari langganan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh PKP ini dan dari 26 Mac hingga 14 April. Untuk langganan anda layari www.nstp.com.my/
MCO. Okey, nstp.com.my/MCO. Anda dapatkan langganan 30 hari percuma langganan digital. Sebab ialah barangkali ada yang mungkin sukar untuk mendapatkan akhbar fizikal ini. Jadi boleh layari sekali lagi www.nstp.com.my/MCO. Okey, itu dia. Terima kasih Eli. 26 Mac hingga 14 April 2020. Baru jumpa. Itulah dia. Okey, itu tarikhnya www.nstp.com.my/MCO. Itu dia. Alright. Dan beres ketiga? Ya. Kembali selepas ini kita akan bercerita tentang kemudahan dan sokongan kepada usahawan dan juga individu. Okey, bersama dengan Ari Putra, tetamu kami di studio. Maaf, tetamu kami secara FB Live. Yeah. Okey, berehat seketika. We are a nation at war with invisible forces. Itu ungkapan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menggambarkan situasi semasa negara yang sedang bergelut dengan penularan wabak COVID-19 ketika ini. Saban hari, peningkatan angka jangkitan dan korban akibat virus baharu ini semakin membimbangkan dan ramai pakar perubatan menjangkakan situasi ini mungkin berlarutan bagi tempoh yang lebih panjang jika langkah pemutusan rantaian penularan gagal dipatuhi masyarakat dunia. Selain menjejaskan kesihatan, pandemik yang buat julung kalinya dihadapi ketika ini turut mengubah lanskap ekonomi dunia. Gangguan rantaian bekalan yang berlaku pada peringkat global akibat langkah kawalan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan di seluruh dunia selain ketidaktentuan pasaran saham semasa antara punca kemerosotan kritikal ekonomi global. Di Malaysia khususnya, Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan sejak 18 Mac lalu memberi implikasi besar terhadap kesihatan kewangan rakyat Malaysia, terutama bagi mereka yang bergantung harap kepada pendapatan gaji harian. Saya juga tahu bahawa dalam keadaan ini, ramai pihak yang memerlukan sokongan dan bantuan. Hari ini satu lagi inisiatif, iaitu penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat telah pun saya umumkan. Penangguhan rasmi ataupun moratorium yang diumumkan oleh pihak kerajaan merujuk kepada penangguhan automatik bayaran balik pinjaman terhadap pihak bank selama 6 bulan bermula bulan April hingga September. Langkah ini diambil kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia khususnya golongan B40 dan M40 agar mempunyai buying power ataupun kuasa membeli barangan keperluan harian bagi menampung kehidupan sekeluarga sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini berlangsung. Bank Negara Malaysia turut tidak ketinggalan mengingatkan rakyat negara ini agar berhati-hati dengan taktik penipuan atas talian. Ini kerana Bank Negara tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk menjadi orang tengah terhadap tawaran ini kerana pelaksanaannya adalah secara automatik tanpa memerlukan sebarang permohonan terhadap bank-bank tertentu. Akhir sekali, teruskan duduk di rumah, stop COVID-19 dan kita jaga kita. Okey, pelaksanaan moratorium bermula April ni pastinya melegakan sedikit tekanan kewangan rakyat Malaysia ya susulan pengumuman daripada Perdana Menteri minggu lalu. Jadi pada masa yang sama kita masih lagi dengar luahan dan keresahan terutamanya golongan peniaga dan juga usahawan yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Barangkali ini antara perkara yang mahu mereka sampaikan kepada kerajaan. Untuk itu kita nak dengarkan sedikit pandangan daripada pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, Encik Arya Putra Ismail di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Arya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Ya, terima kasih. Ya, jemput saya pada pagi ini. Ya. Baik, terima kasih. Kalau bolehlah setakat kita masuk PKP fasa kedua ini dengan segala maklumat yang diberikan ya dari aspek bantuan daripada kerajaan dan juga penjimatan dan penangguhan pembayaran dan sebagainya. Untuk kategori atau kelompok peniaga ini khususnya, bagaimana mereka melihat situasi ini? Sebelum saya menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan perusahaan mikro dan kecil, mungkin saya boleh berkongsi sedikit sebanyak tentang pengumuman terbaru
yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Secara amnya, semua pinjaman oleh PKS dengan pihak bank telah mendapat moratorium secara automatik. Ini sedikit banyak telah melegakan aliran tunai yang dihadapi oleh para usahawan PKS. Untuk menjawab persoalan Tuan Eli, sebenarnya baru-baru ini contohnya BSN telah melancarkan satu pinjaman prihatin rakyat di mana sasarannya adalah untuk perusahaan kecil dan mikro. Jumlah pinjaman ini adalah sebanyak 700 juta dan syarat pinjaman telah dilonggarkan. Ini sedikit sebanyak akan memberi manfaat kepada perusahaan mikro dan kecil. Okey. Ya, teruskan silakan. Ya, saya harap para perusahaan mikro dan kecil agar mengambil kesempatan ini dan jangan terus menunggu dan terus dengan inisiatif baru untuk memperbaiki perusahaan masing-masing. Ya. Encik Arya, bila disebutkan tentang kelonggaran ini, sebab sebelum ini ada juga kelompok ini yang sukar untuk mendapatkan bantuan kewangan daripada institusi kewangan. Jadi bila disebutkan kelonggaran ini, kelompok yang macam mana? Adakah siapa saja yang baru saja menceburi bidang perniagaan PKS ini boleh membuat pinjaman ke ataupun macam mana? Antara syarat-syarat yang dilonggarkan adalah operasi perniagaan hanyalah 6 bulan berbanding pada sebelum ini, iaitu minimum selama setahun. Dan sasaran yang ditargetkan oleh BSN adalah pada seperti kecil seperti pusat teksi, runcit dan penjaja yang telah berdaftar di bawah SSM. Jadi syaratnya perlu minimum 6 bulan menjalankan operasi, kemudian perlu berdaftar dengan SSM, ya? Yeah, it has to be a formal enterprises business. Walau bagaimanapun mereka boleh terus menghubungi ahli kami iaitu BSN untuk mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut. Baik. Okey. Sekadar bertanya, misal adakah perniagaan dalam talian juga termaktub? Ya, seperti yang saya dimaklumkan adalah perniagaan yang secara formal, iaitu yang berdaftar dengan SSM. Cuma saya tak dapat komen yang lebih lanjut berkenaan dengan lebih detail. Yang saya dapat sarankan di sini adalah mereka dapat menghubungi terus pihak BSN sekiranya peluang ini turut dibuka untuk perusahaan informal ataupun atas talian. Baik, okey. Jadi kita harapkan mereka yang mendengar ini dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pinjaman prihatin rakyat ini. Ada perkara yang perlu lagi diketahui oleh golongan ini supaya segala yang dirisaukan ini dirasa reda sedikit ataupun diredamkan sedikit, Cik Arya? Ya, pihak bank telah betul-betul lumus ataupun kalau saya boleh memberi sedikit gambaran, kita ni di bank ada sedikit baik berbanding dengan keadaan di hospital lah, kalau saya boleh beri sedikit gambaran, di mana kebanjiran permohonan telah menyebabkan beberapa operational issues, tetapi pihak bank tetap committed untuk memberi atau memproses pinjaman agar dapat disalurkan tepat pada waktunya. Kalau bisa kata bantuan yang diperlukan ini, kita berjurus kepada pinjaman prihatin rakyat ni, secepat mana ia boleh disalurkan kepada pemohon? Berkenaan dengan how fast the application can be processed, yang itu ia lebih kurang 2 hingga 5 hari. Itu yang saya diberitahu sebelum ini. Okey. Baik, dan kepada rakyat Malaysia yang lain pastinya, ya, sebagai mewakili institusi kewangan ini, apa yang boleh dinasihatkan kepada rakyat Malaysia yang pastinya dengan bantuan yang diperolehi, dengan penjimatan dan moratorium dan sebagainya, apa lagi dari aspek kewangan, sikap kita terhadap kewangan dalam saat-saat genting ini yang boleh kita ketahui dan kita amalkan, Cik Arya?
mungkin sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa lagi yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak negara Malaysia melalui sistem perbankan di Malaysia. Bank Negara Malaysia telah melancarkan beberapa tabung ataupun financing facility seperti special relief facility yang telah dinaikkan jumlah pinjaman kepada peruntukannya kepada 5 bilion ringgit. Kita juga ada AES ataupun All Economic Sector Facility. Kita ada Automation and Digitalization Facility. Kita ada Agro Food Facility dan Micro Enterprise Facility. Jadi para usahawan, nasihat saya jangan tunggu, lihat kembali keperluan tunai yang diperlukan oleh bisnes masing-masing dan terus ke pihak bank. Dalam menjawab soalan saudara Eli tadi, dunia sebenarnya sedang menghadapi atau memasuki fasa perubahan landscape ekonomi yang sangat signifikan. It will create the new norm. COVID-19 telah menyebabkan kehidupan seharian kita berubah. Kalau dulu kita ke pasar raya untuk membeli, kita ke restoran untuk makan, sekarang ni semua telah berubah. Jadi penerapan dan penggunaan internet telah menjadi satu kewajipan di semua peringkat ekonomi, terutamanya di perusahaan kecil dan mikro, bagi memasarkan produk dan juga mendapat atau membeli sumber bahan mentah. Jadi saya berharap para usahawan dapat melihat kembali bisnes model dan melihat peluang ini, masalah ini sebagai satu peluang baru untuk membuat bisnes yang lebih cost efektif dengan dapat memaksimalkan profit pada masa hadapan. Okey. Dan silakan. Dan mungkin kita ni sedikit sebanyak harus bekerjasama di antara pihak perusahaan PKS dan juga bank tanpa menyalahkan satu sama lain, kerana kita dalam satu keadaan yang krisis. Yang dapat menentukan berapa lama krisis ini dapat selesai adalah kita sendiri. Jadi harapan saya kepada semua pihak agar sentiasa mendengar dan mematuhi arahan kerajaan agar kita dapat keluar dari masalah ini secepat yang mungkin. Baik, okey. Encik Aras, satu soalan terakhirlah. Kita sebut tentang pentingnya saling hubungan antara golongan PKS dan juga kerajaan ini, termasuklah institusi perbankan dan sebagainya, dan digitalization ini. Jadi bila sebut pendigitalan dan juga PKS ni barangkali nak diselaraskan tu agak mencabar sikit, kerana ada pihak tertentu yang mungkin dari segi kapasiti digitalnya tidak mampu lagi untuk kehadapan, untuk mendapatkan maklumat, akses dan sebagainya. Jadi bagaimana ini dapat diharmonikan supaya dalam situasi ini dan selepas ini juga rancak ataupun ada dinamiknya di situ? It is a very good question, Saudara Azli. Sebenarnya SME Bank adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di mana dalam agensi di bawah kementerian ini seperti InScan, Magic, SEDA turut menawarkan kaedah-kaedah pembelajaran secara online di mana para usahawan perlu mengambil peluang ini untuk mempelajari dan memahirkan perusahaan mereka agar lebih bersedia dengan arus digital, perubahan digital yang kita sedang hadapi sekarang ini. So please layari website Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga InScan dan malah semua agensi di bawah MIDEC ni agar dapat mendapat peluang dan bersedia dalam menghadapi cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Baik, ini boleh dianggap sebagai prioriti jugalah kepada pihak PKS ini. Cik Aras, terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama, Cik Azli. Ya, selamat menjalankan tugas juga diucapkan. Jaga diri. Terima kasih. Stay safe.
Stay safe juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Arya Putra Ismail, Pengerusi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia bersama dengan kita. Jadi kelompok ataupun golongan yang menjalankan perniagaan perusahaan kecil dan sederhana, walaupun anda rasa ini satu fasa yang sukar, pada masa sama ilmu pengetahuan sewajarnya dituntut. Jadi penggunaan teknologi digital sekarang ini, ambillah kesempatan untuk memahami lebih lanjut bagaimana anda boleh memanfaatkan teknologi ini kepada bisnes anda. Ini masanya mungkin kalau berada di rumah tu tak tahu nak buat apa, masih lagi resah. Selain daripada menghadap media sosial ini, pelajari ilmu tentang ini. Pihak Kementerian Pengusahawan banyak menyediakan perkhidmatan untuk anda pelajari dengan lebih lanjut. Jangan lepaskan kesempatan ini. Ya, kita fikir tentang kelangsungan bisnes kita dan juga kemaslahatan kita sebagai rakyat Malaysia yang menjadi penjana ekonomi negara ini. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini, selepas cerita tentang ekonomi, kita nak cerita tentang satu bidang yang ataupun satu industri yang juga mendapat perhatian apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, ya, bahagian ataupun aspek sukan negara yang juga terkesan. Kita nak bercakap tentang aspek bola sepak di Malaysia ini bagaimana. Selepas ini nak bersama dengan jurulatih Pahang FC dan Anim akan bersembang lebih lanjut dengan beliau selepas dalam Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada,
Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sentiasa kita berdoa agar kita dan juga keluarga terlindung daripada segala musibah. Amin. Okey, seperti yang Eli kabarkan tadi, kita ingin tahu juga perkembangan bola sepak Malaysia yang mana pandemik COVID-19 ini tidak mengenal kategori. Semua industri pun terkesan dan pastinya pelbagai dugaan dan juga cabaran yang harus ditangguni oleh mereka, terutama sekali pemain dan juga ketua jurulatih dan juga kelab-kelab yang terlibat kerana penangguhan perlawanan-perlawanan Liga Malaysia 2020 ini. Jadi kita terus bersama dengan Coach Dollah Saleh, jurulatih Pahang FC. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Yes, Coach. Kita tahu yang pastinya industri bola sepak Malaysia terkesan dengan keadaan pandemik COVID-19 ini dan antara yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana untuk mengekalkan stamina, prestasi pemain kerana ini lanjutan ini tidak membenarkan segala aktiviti di bawah kelolaan FAM untuk dilakukan. Jadi bagaimana strategi ataupun perancangan setakat ini, Coach? Setakat ini banyak yang hadapi masalah dengan persiapan persiapan. Sudah pastinya kita kena patuh serangan program bahawa kita harus menetap di rumah dengan keluarga. Jadi apa yang kita buat sekarang, pemain-pemain kita biar saya mintakan mereka supaya dapat buat latihan sendiri dan memastikan setiap kita buat harus ada sendiri dan pastikan mereka hantar video ke saya kita mereka prestasi hidup pemain. Jadi itu saja yang boleh jalankan. Itu saja yang boleh mampu kita buat. Walaupun kita kena patuh pada arahan dan itu juga SPM yang kita supaya kita boleh mengadakan setiap berpasukan. Prestasi pemain yang sangat dikhawatiri apabila tiada perlawanan yang melibatkan mereka untuk menunjukkan prestasi mereka. Jadi bagaimana dari sebagai jurulatih mungkin selepas ini dan tidak tahu di mana penghujungnya tarikh ini, walaupun kita tahu PKP akan habis untuk fasa kedua ni 14 April, tetapi sebagai untuk memulakan segala penangguhan perlawanan ni, ianya ibarat kena start all over again daripada awal. Jadi bagaimana dengan situasi itu? Komen daripada Coach Dollah sendiri. Dinafikan memang juga berat sedikit dengan penangguhan ini dan PKP kita pula menetapkan hari 14 bulan baru. Itu pun belum pasti lagi ada. Kita dapat perlakukan. Tapi kalau mengikut keadaan sekarang, saya agak khawatir juga mungkin benda ni akan berterusan lagi. Tapi harap-harap kita berdoa benda itu tidak akan berlaku lagi lah. Tapi itulah persiapan pasukan ni pun kita punya FAM pun bagi saya ada pertolongan juga dari segi pasukan semana kalau selepas 14 hari bulan kita benarkan bermakna kita
kena memberi masa kurang-kurangnya 10 hari lah, kalau boleh lah. Yalah. Tapi yang saya dapat maklumat itulah lebih kurangnya. Kalau dapat lepasan, STM akan bagi masa untuk buat persiapan lah. Dan itu agak bukan juga kalau 10 hari itu sihat. Saya rasa dah sebulan lebih begini. Yalah, betul. Jadi apa sekalipun kita kena terima kita. Coach, sedikit kita nak sentuh tentang sebab ketiadaan perlawanan disebabkan penangguhan perlawanan-perlawanan yang perlu diadakan. Jadi kutipan duit tiket juga tidak dapat dilakukan. Ianya melibatkan gaji bukan sahaja para pemain tetapi coach, jurulatih, ketua jurulatih dan juga pegawai-pegawai yang terlibat dalam klub-klub itu. Adakah terkesan untuk Pahang FC sendiri ataupun macam mana, coach? Benda ini sebenarnya kesan kepada semua lah, semua FA, semua pasukan bola sepak. Saya rasa memang kita menghadapi masalah yang diwawakan sekarang ni, masalah gaji pemain apa semua harus dipotong apa semua. Jadi itu sebenarnya atas hak individu persatuan di mana kita boleh mengadakan perbincangan dan apa yang kita lihat beberapa pasukan pun dah menerima apa yang disarankan oleh persatuan. Jadi saya pun tak banyak nak komen pasal benda ini. Okey, coach. Apa persatuan sebenarnya nak menentukan, kita boleh negotiate dengan apa pemain. Sebab bukan keadaan yang kita mahukan kan. Jadi coach, mental dan fizikal, mungkin fizikal tu dari segi video coach dapat tengoklah pemain. Untuk mental pemain sekarang ni macam mana? Mereka dah lama sangat berada di rumah sebab para pemain tidak dapat menunjukkan prestasi, tidak dapat mengekalkan stamina yang sepatutnya. Jadi coach sendiri bagaimana komunikasi dilakukan bersama dengan para pemain Pahang FC? Saya pun tidak boleh dapat kepastian bahawa pemain-pemain ini boleh 100% fit untuk beraktifan bila perlukan diperlukan. Disebabkan apa yang kita lihat yang diberikan kepada saya video tu pun memang takat untuk memanaskan badan aja. Mental pemain pun saya harap dia orang kena bersikap profesional lah, itu yang penting. Dia tahu menjaga diri dia tahu suasana disiplin juga ya. Berlaku sekarang. Bagi saya apa yang dia sekarang pemain-pemain yang dah era profesional dia kena faham, kena tahu bahawa nak menjaga diri atau mental strength dia kena kuat lah. Supaya mereka dapat bila dipanggil bersedia. Bila bermula perlawanan tidak ada masalah bagi mereka. Okey, itu dia Coach Dollah Saleh. Terima kasih Coach. Sama-sama. Jaga diri, stay home, stay safe di rumah. Kita harapkan yang terbaik untuk Pahang FC dan juga Coach seluruh keluarga bola sepak Malaysia. Terima kasih Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia Coach Dollah Saleh, jurulatih Pahang FC yang bercerita dengan kita, berkongsi sedikit keluhan bagaimana dengan keadaan industri bola sepak Malaysia sekarang ini. Semua industri terkesan dan pastinya keadaan Liga Malaysia 2020 ini juga terkesan. Liga Super, Liga Premier, Piala FA semua terpaksa ditangguhkan disebabkan dengan pandemik COVID-19 ni. Terpaksa akur dengan saranan kerajaan demi keselamatan dan juga kesihatan seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah kita doakan yang terbaik supaya segalanya berjalan dengan lancar dan juga cepat tamat pandemik COVID-19 ini supaya kita dapat kembali meraihkan lagi kejuaraan Liga Malaysia 2020 insya-Allah. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini kita ingin bercerita tentang barisan hadapan yang tidak didendang, menghubungi seorang lagi individu untuk berkongsi pengalaman mereka. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan terima kasih atas kesabaran anda ya berada di rumah dalam fasa kedua PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kalau ada keperluan untuk keluar mendapatkan barang-barang yang dirasakan perlu, keluarlah dengan hanya seorang saja ya, supaya dapat mengelakkan daripada menyusahkan pihak lain ya yang akan berada dalam kesakan lalu lintas dan sebagainya. Kita tidak mahu mengundang perkara-perkara yang tidak diingini sepanjang tempoh PKP fasa kedua ini, dan ini antara tugas kita ataupun tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Baik, kita sambil kita menjaga ataupun menjalankan tugas kita sebagai individu dan orang awam ini, kita meraihkan tugas-tugas mereka yang berada di barisan hadapan. Sebelum ini banyak kita dengar tentang para doktor, ya, petugas kesihatan, dan juga pihak polis, pihak tentera dan sebagainya. Ada satu lagi kelompok yang seharusnya kita raikan juga dan kita berikan kesempatan untuk mereka diraikan, iaitu golongan yang menjaga kebersihan kawasan setempat kita ini. Ya, kita bangun pagi, sampah yang kita tinggalkan malam tadi telah pun dikutip dan sekarang prosesnya cermat juga dilakukan. Jadi hari ini kita nak sembang lebih lanjut bersama dengan antara barisan wira yang tidak didendang ini, bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora, Datuk Haji Zain Hassan di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudi bersama kami. Datuk, setakat ini barangkali kita jarang dengar cerita tentang petugas-petugas Alam Flora kan. Sepanjang fasa PKP ini, bagaimana tugas-tugas yang dijalankan? Adakah mengikut seperti biasa ataupun ada cara yang atau prosedur yang berbeza sedikit? Ya, Alhamdulillah. First and foremost, terima kasih kerana sudi menyebut saya dalam program pada pagi ini. Sebenarnya memang sisi pekerja dan pemeriksaan awam adalah merupakan salah satu daripada essential services yang dimaklumkan oleh pihak kerajaan. Dan kami melaksanakan tugas ini seperti biasa, tidak ada sebarang perubahan, sama ada kutipan sisa dan juga pemeriksaan awam, di mana seramai lebih 9,000 pekerja kami meneruskan tugas di Kuala Lumpur, Putrajaya dan keseluruhan negeri Pahang. Jadi kami melaksanakan tugas. Baik. Banyak 9,000 pekerja ini shift berjalan seperti biasa? Ya, seperti biasa, tidak ada apa-apa gangguan. Baik. Cuma kita dapat lihat dalam PKP ini, kita dapat lihatlah ada sedikit pengurangan in terms of pekerja. Ya, ini satu poin yang menarik sebab apabila rakyat Malaysia ramai yang berada di rumah, khususnya kawasan Lembah Kelang ini, bermakna dari segi consumption sisa bahan makanan itu sepatutnya lebih tinggi, ataupun tapi bila dilihat pengurangan sedikit daripada kutipan sisa pepejal ini, Datuk. Ya, akibat daripada PKP atau MCO ini, kita dapati banyak kedai-kedai menutup perniagaan mereka. Kalau dulu kedai-kedai makan, mereka ada orang makan di kedai, jadi banyak consume ataupun hasil daripada sampah itu. Tapi nampaknya telah berkurangan sebanyak seluruh kawasan kita di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Pahang sebanyak 7%. Ini akibat daripada penutupan kedai-kedai inilah. Walau bagaimanapun, kita tetap ada seperti ada juga restoran walaupun dia delivery ataupun orang boleh take away, dan mereka masih lagi memasak, tapi bukan dalam bilangan yang banyak lagi. Ya, maknanya ada pengurangan di situ. Baik, dari segi SOP mereka yang bertugas ini, ya, yang kami biasa lihatlah ketika proses ataupun aktiviti mengutip sampah sebagainya, diperlukan untuk memakai topeng. Apa lagi perkara-perkara dari segi keselamatan yang diamalkan oleh petugas-petugas ketika menjalankan tugas ini?
Ya, Alam Flora menjalankan dua tugas, iaitu pembersihan awam dan juga kutipan sistem pekerja. Dan juga baru-baru ini kami melaksanakan sistem sanitasi pembersihan awam. Bagi tugas-tugas hakiki, iaitu sistem pekerja dan juga pembersihan awam ini, kita mengambil langkah-langkah tegas yang penting untuk menjaga keselamatan mereka, seperti sebelum mereka memasuki kenderaan, semua kenderaan perlu disanitize untuk dinyah kumankan. Pada masa yang sama mereka mesti diambil temperature-nya itu. Kalau siapa yang lebih 37, 38, kita tak bagi dia bekerja pada hari itu. Pada masa yang sama sanitizer dibekalkan kepada semua pekerja-pekerja dengan memakai mask dan juga PPE yang lengkap. Itu bagi kerja-kerja sedia ada yang hakikilah yang kita laksanakan. Jadi ini SOP sepanjang PKP inilah ya yang dilakukan. Okey, baik. Yang terkini ini tentang aktiviti nyah cemar, prosedur nyah cemar dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan ya, dan ini mengundang sentimen jugalah yang dikatakan dakwaan pembaziran bahan-bahan seperti ini. Apa komen Datuk dalam situasi ini? Sebenarnya begini, barang diingat bahawa ini kali pertama berlaku di negara kita. Ya, kita dalam peringkat pembelajaran daripada peringkat awal. Itu yang saya cakap ya. Pada masa yang sama, kawasan-kawasan yang kita laksanakan ini sememangnya kita menggunakan sistem yang telah diajarkan SOP-nya. Kita bersama-sama dengan pihak KPKP juga seperti SW Corp, pihak bomba, dan juga kita mendapat nasihat-nasihat daripada kesihatan daerah, polis dan sebagainya, dan kita melaksanakan tugas-tugas ini. Dan apa yang kita buat ialah memangnya kita tumpukan di kawasan tumpuan awam. Dan kita sedia maklum bahawa kalau kita menggunakan sodium hypochlorite ini, dia akan memberhentikan, inaktifkan virus itu selama 1 minit dan 2 minit. Jadi tempat-tempat yang kita fokuskan ini ialah tempat tumpuan awam seperti road furniture, tempat-tempat yang orang sentiasa berjalan. Kemudian kita juga laksanakan di taman-taman permainan, tempat-tempat tumpuan seperti kalau orang suka pergi kedai-kedai, berjalan kaki, jejantas, railing. Kita juga bukan hanya buat di kawasan luar, kita juga buat di kawasan dalam bangunan. Seperti lift, button, dan juga railing tangga. So this is something yang pada pandangan saya penting. Kita juga telah melaksanakan di PPR baru-baru ini di veranda, tempat orang-orang ini berjalan dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan tak lain dan tidak bukan atas nasihat dalam jalan kuasa yang diketuai juga oleh bahagian kesihatan daerah kepada kita. Kita harap pihak yang membuat dakwah ini faham tentang SOP ini ataupun prosedur ini ya, memang betul-betul selepas dibincang dengan tentang tata caranya. Okey, Datuk, akhir sekali lah kepada rakyat Malaysia, barangkali pastinya ada pesanan yang boleh disampaikan mewakili petugas-petugas di barisan hadapan ini, silakan. Itulah seperti biasa kami di Alam Flora menjalankan tugas-tugas ini tak lain dan tak bukan untuk memberi kemudahan pada masa akan datang. Jadi apabila kita melaksanakan tugas ini, kita minta orang ramai, jika boleh akan diadakan siar raya oleh pihak bertanggungjawab seperti PBT. Mereka akan memaklumkan siar raya bahawa kawasan ini akan dilaksanakan. Dan pada masa yang sama, bila kita laksanakan tu, bila kita pakai level C pakaian itu, bukan untuk menakutkan masyarakat, tidak. Kita pakai pakaian itu supaya untuk menjaga pekerja kita daripada terdedah daripada chemical yang kita gunakan, iaitu sodium hypochlorite. Dan apa yang kita laksanakan ini hanyalah 1/9, iaitu 10% adalah daripada sodium hypochlorite, yang 90% adalah air yang tidak membahayakan. Dan yang penting sekali ialah yang saya sebutkan tadi, apabila kita gunakan, setelah kita buat pancuran ini, selama 1 atau 2 minit, insya-Allah they will be active of virus tersebut. Sebab itulah saranan kerajaan supaya PKP ini jangan keluar dan pergi semula ke tempat itu bagus. Sebab bila kita dah bersihkan tempat itu, telah kita dah kata antivirus. Sebab itu dah bersih sepenuhnya. Dan kecuali kalau ada positif pesakit datang semula, dan kawasan itu akan dicontaminated semula. Jadi kita minta stay at home, let us
do the job for you. We do the work for you. But you stay at home for us. Ya, insya-Allah. Datuk, terima kasih banyak. Sampaikan salam kami kepada petugas Alam Flora, keluarga Alam Flora. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Haji Zain Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora. Jadi hargailah tugas mereka ini, daripada dipersoalkan, barangkali kita boleh membantu dengan mengelakkan daripada berada tempat-tempat yang dirasakan ataupun tempat yang diwartakan menjadi tempat tumpuan, supaya tidak perlu dilakukan prosedur kuman ini sekerap yang diperlukan. Kita juga perlu bertanggungjawab ke atas situasi yang berlaku ini. Okey, Emisha, daripada seketika selepas ini kita nak bertanya khabar tentang orang-orang yang tinggal di Simpang Renggam yang berhadapan dengan PKPD, ya. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Bagaimana keadaan mereka dan apa yang mereka lakukan sepanjang tempoh ini. Selepas ini dalam Malaysia hari ini. Dinamakan sebagai COVID-19. Tak tahu sejauh mana ia akan menyebabkan bahaya di dunia ini. Penularan virus berkenaan. Jangan panik. Hadapi wabak ini dengan rasional dan tenang. COVID-19 merebak melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang positif. Jika anda mengalami batuk-batuk, demam dan sesak nafas, tidak semestinya anda positif COVID-19. Kerajaan sentiasa peka di dalam membendung penularan COVID-19. Untuk mendapatkan kepastian, sila rujuk kepada hospital-hospital kerajaan. Amalkan tahap kebersihan yang tinggi. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan laporan berkala terkini dan menyediakan senarai hospital rujukan bagi mengendalikan kes COVID-19 ini. Dapatkan maklumat sahih daripada sumber yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, kembali kita di Malaysia hari ini di akhir-akhir rancangan ni, Eli. Lagi beberapa minit saja, 9:21 minit dah. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Jadi untuk akhir ini kita akan tinjau pula keadaan di Simpang Renggam. Selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD di sana. Bagaimana agaknya keadaan penduduk di sana? Kita ingin menghubungi Khairul Daim yang kini berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bersemangat suaranya Khairul Daim. Itulah. Macam mana pun kita kena terus semangatlah. Ya. Okey, kalau boleh berikan gambaran kepada kami bagaimana situasi PKPD ini di tempat anda. Sebenarnya di Simpang Renggam ni, kawasan yang terlibat adalah Bandar Baru Ibrahim Majid dan Kampung Datuk Ibrahim Majid. Okay. Dan sekitar kawasan tu ada beberapa kampung lain lah yang turut terlibat dalam PKPD ni. Jadi silakan. Jadi sini kawasan terus Hello? Silakan. Okey, jadi kat sini kawasan terus ditutup teruslah dari kenderaan luar, kenderaan dari dalam pun tak dibenarkan untuk keluar. Kita dapat saksikan gambar yang mungkin anda kongsikan ni, beberapa situasi di mana makanan pun dihantar ke rumah dan sebagainya. Mungkin Khairul boleh ceritakan sedikit pengalaman berada di situasi seperti itu. Dalam ketika PKPD ni makanan semua dihantar ke rumah lah. Kita memang langsung tak dibenarkan untuk keluar rumah. Jadi setakat ni kita dah terima 4 kali bekalan makanan. Memang mencukupi sangatlah. Bagaimana dilakukan? Berapa kali seminggu? Bergantung. Okey. Mungkin hari ni barangan beras. Semalam saya terima yang kali keempat tu bawang, halia, bahan basah. Ada juga terima ayam. Okeylah, alhamdulillah semua okey. Ya. Adakah bekalan ini diberikan secara berkala ataupun atas permohonan ataupun bagaimana? Yang saya tengok sini sukarelawan semua memang sangat efisien. Dia orang boleh berhubung dengan masyarakat apa semua. Jadi tak ada masyarakat yang ketinggalan. Dan benda ni saya rasa mereka akan bagi secara berkala. Tidak perlu memohon. Okey. Jadi kalau contohlah kecemasan dari segi ubat-ubatan, bagaimana untuk anda dapatkan?
keadaan di sana dengan ketika PKPD ni? Ubat-ubatan macam sini, kita di kawasan ni KKM sudah mendirikan sebuah medical base lah. Di sekolah Dato' Ibrahim Majid lah, berdekatan juga di sini. Jadi sesiapa yang sakit dikecualikanlah boleh keluar untuk dapatkan ubat-ubatan. Masih boleh lagi kelonggaran itu? Itu perlu bagi tahu yang, sebab di sini banyak checkpoint yang tentera dan polis jaga. Jadi apa-apa kita perlu rujuk kepada ketua kampung dulu macam mana untuk tindakan sini. Maknanya kalau boleh digambarkan kepada kami, dalam jarak berapa meter akan ada checkpoint itu? Dalam 200-300 meter ada checkpoint setiap simpang. Okey, maknanya penuh lah sebab kawasan Simpang Renggam tu kan kita dapat saksikan dia lorong-lorong je, tidaklah jarak mana. Okey, jadi sebab di sini Bandar Baru dia semua tanah lot. Okey. Okey, harap-harap keluarga Khairul Naim sihat saja, Khairul Daim sihat saja. Jaga diri. Okey, terima kasih. Okey, selamat menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan. InsyaAllah. Doakan kami semua. Amin. Kita doakan anda ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Khairul Pasti Naim. bukan mudah ya untuk mereka sebab kita yang di sini hanyalah perintah kawalan pergerakan ni pun agak tak tahu bagaimana untuk menjalani lagi, tapi mereka telah pun diperketatkan perintah itu sampai tak boleh keluar rumah langsung. Jadi ini terlibat dengan beberapa kawasan yang kerana kes yang terlalu tinggi dan kenaikan secara mendadak terhadap kes COVID-19 ini. Apa-apa pun kita harapkan yang terbaik. Sentiasa doa kami di sini sentiasa buat kalian. InsyaAllah. Ya, anda jangan fikirkan orang yang keluar untuk bekerja ni mendapat kebebasan sebenarnya. Sebenarnya kami ni setiap kali keluar rumah ada kerisauan yang tersendiri kan. Risau. Ya, kami risau. Tapi kalau boleh duduk di rumah ya. Baik, kita akan berhenti di sini untuk minggu ini. Kita akan kembali hari Isnin insya-Allah, dan kita ucap terima kasih kepada UiTM Chamber Choir. Ya. Kerana mereka telah pun menyediakan ataupun mendendangkan lagu untuk barisan hadapan dengan hanya merekod dari segi video. Merakam seorang demi seorang. Ya, seorang demi seorang. Tapi kombinasinya seperti dilakukan secara live. Oh, ini hebat. Ini memang hebat. Dalam tempoh PKP boleh buat persembahan macam ni. Okey, jumpa lagi. Senyum selalu, jaga diri Malaysia. Jaga diri, stay safe, stay home. Assalamualaikum. Music makes us smile. Music brings us together. Music gives us hope. We will see tomorrow together.